Bila orang buat bangunan, dia akan nak lawan tender. Betul. Dia mesti akan cari posting yang paling rendah. Jadi Datuk tahu dia buat macam mana. Dia ambil jin, buh dalam badan dia. Macam orang panggil, istilah kita panggil rasuk lah Datuk. Jin tu akan buat, kita panggil buat proposal. Maknanya dia panggil jin masuk dalam badan dia, maknanya proposal dia jadi hebat. Jadi hebat. Assalamualaikum Datuk Seri Ustaz Suhaimi, apa khabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk kita pada hari ini seperti yang Ustaz bagi pada saya, iaitu jin saka penghancur rumah tangga. Apa yang dimaksudkan dengan saka tu Ustaz? Ringkas cerita Datuk, jin saka ini adalah jin warisan. Kalau kita selalu dengar orang tua-tua duk cerita, bila ada ibu bapa kita meninggal, kita mendapat harta warisan. Kalau istilah kita pusaka lah Datuk. Pusaka diambil daripada perkataan saka. Saka tu maknanya warisan. Jadi apabila mak dan ayah kita, bila dia meninggal dunia Datuk, maka menjadi kewajipan kepada kita anak, biasanya kita akan mendapat harta faraid, maknanya harta peninggalan daripada mak ataupun ayah kita. Selalunya kita terlepas pandang Datuk. Kita hanya nampak kalau mak dan ayah kita meninggalkan yang disebut dengan harta. Kita jarang melihat kadang-kadang bila mak dan ayah kita meninggalkan hutang. Sepatutnya meninggalkan hutang tu pun kita lah yang kena bayar Datuk. Pasal apa? Sebab kita adalah anak dia. Sebab itu kalau orang tua-tua dulu, bila ada orang meninggal dunia kan, dia akan buat perkiraan, bayar apa tu fidyah puasa, bayar apa tu sembahyang, dia akan buat semua. Tujuan dia untuk apa? Untuk settlekan benda-benda macam ni. Dalam menyelesaikan benda-benda yang macam tu Datuk, ada satu benda yang kita terlepas pandang. Apa dia? Perjanjian datuk nenek kita dulu. Ini perjanjian macam ni lah yang menjadi satu perbahasan besar. Kita kena buka balik sejarah zaman 20-an, zaman 30-an. Kenapa zaman kita dulu Datuk, zaman kita tak ada hospital, zaman kita tak ada balai polis. Kebanyakan bila kita nak jaga benda-benda yang macam tu, macam orang nak bersalin dulu Datuk. Dia nak bersalin dulu kan, dia mesti menggunakan benda-benda macam ni. Dia ada bidannya, dia ada orang murut dia kan. Jadi kita nak tolak benda tu, mengatakan tak ada, tak boleh Datuk. Maknanya benda tu ada zaman dulu. Jadi warisan tu kita terima zaman sekarang. Cuma sekarang ni apa yang patut kita tahu, adakah warisan itu dah ada dalam tubuh badan kita? Jin saka ni maknanya memang ada perjanjian datuk nenek moyang tu, dia berjanji dengan jin lah Ustaz. Ya. Untuk apa Ustaz? Dia bermula daripada sejak zaman penciptaan Nabi Adam lagi. Bila Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah melantik Nabi Adam untuk menjadi khalifah, masa itulah jin ni sudah bermusuh. Syaitan telah bermusuh dengan kita. Maknanya dia telah mengisytiharkan perang dengan manusia. Manusia dengan jin ni, dengan syaitan lah terutamanya, dia adalah musuh tradisi kita. Kalau kita baca daripada segi sejarah Datuk, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dulu, sebelum daripada Allah mencipta manusia, Allah dah cipta jin lah. Allah cipta jin duduk dekat bumi ni nak jadi khalifah, tapi dia tak mampu. Kemudian Allah melantik manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah tu maknanya pengganti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas sebab manusia ni Allah bagi pengiktirafan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Bila ayat ni dibaca Datuk, sebab tu ni ayat ni saya nak kongsi. Ayat ni dalam surah Al-Isra ayat 70. Siapa nak tahu dalam tubuh badan dia, aku ni ada jin saka, boleh baca ayat ni Datuk. Kalau dia ada gangguan Datuk, ayat ni dia tak akan boleh baca. Sebab ayat ni Allah cerita pengisytiharan. Ayat ni Datuk adalah ayat yang sangat powerful. Kalaulah sekiranya Datuk, kita pergi kedai, kita nak minum, kita tak tahu dalam ni orang letak apa Datuk. Katalah orang letak santau ke orang apa kan. Kita baca ayat tu Datuk, bila kita pegang saja cawan tu boleh meletup dengan izin daripada Allah. Datuk tahu sebab apa dia meletup? Sebab dia berlaku positif negatif. Maknanya ayat Quran yang kita pegang tu dia ada aura positif. Disentuh dengan ayat yang negatif tadi, benda halus tu, dia akan ada tindak balas. Ayat dia mudah ya Datuk. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Bila sampai dekat perkataan mulia tu, kita niat Allah muliakan kita. Jadi jin tu dia rasa terhina. Maknanya kalau baca ayat tu, maknanya kalau dia ada saka dalam badan dia tak boleh habiskan ayat tu. Pertama dia tak boleh habis Datuk.
Yang kedua, dia akan berlaku tindak balas. Contohnya dia akan rasa panas, dia akan rasa meremang, dia akan rasa mengantuk. Adakah terdapat pertalian di antara jin dengan saka ni? Dia ada pertalian, Datuk. Sebab pertama sekali kita kena faham dulu, saka tu adalah disebut dengan sihir nasab. Itu maknanya jin yang lahir melalui keturunan. Kita semua sedia maklum bahawa gangguan ini kita istilahkan dalam bahasa kita panggil sihir. Sihir ini maknanya gangguan daripada jin yang melibatkan satu ilmu. Jadi salah satu ilmu sihir itu yang dinamakan dalam bahasa Arab tu sihir nasab. Sihir nasab tu sihir keturunan. Jadi kalau orang tanya, contohlah Datuk, orang tanya saya, Ustaz duk sebut saka tu adakah benda tu disebut oleh Allah dalam Quran, dalam hadis? Contoh kan, kalau perkataan saka tu Datuk memanglah tak ada dalam Quran, perkataan saka memang tak ada dalam hadis, tetapi yang disebut dengan sihir nasab itu memang ada. Contoh Datuk kan, kita kata macam hantu raya memang tak ada dalam Quran, tapi dalam Quran ada namanya jin. Jadi jin itu dia merujuk kepada hantu raya. Orang dulu-dulu ni sebenarnya kalau dia ambil benda ni, sebenarnya tujuan dia untuk apa? Dia tahu yang jin tu tak elok, tapi kenapa dia ambil? Kalau Datuk tengok zaman 20-an dulu, kita nak mempertahankan negara kita. Dalam mempertahankan negara ni, kalau zaman dulu dia tak buat apa Datuk? Salah satu benda yang dia buat adalah persilatan. Dalam persilatan, apa yang hebat? Sudah tentulah yang hebat tu boleh main silat sendiri. Tak belajar boh apa pun boleh main sendiri. Itu hebat. Yang kedua, dalam persilatan tu yang hebat tu apa? Tikam taklud. Kebal. Jadi buat apa kita duk belajar silat apa semua? Biar kita belajar ilmu yang tikam taklud. Jadi disebabkan pada ketika tu sebab dia nak menandingi masyarakat luar. Jadi dia ambil lah benda tu. Apakah ciri-ciri kita tengok orang tu, kita boleh nampak yang dia ni ada saka? Pertama sekali, dia boleh berubah orang. Tak belajar pun. Maknanya dia boleh tahu benda halus dalam badan orang. Katalah Datuk jumpa orang. Jumpa saja, dia bagi tahu. Dia kata Datuk ada 3 ekor dalam badan. Nampak tak? Kita kena fikir dengan apa dia boleh tahu benda tu ada dalam badan kita. Sedangkan dia tak belajar. Yang keduanya, automatik dia boleh mengurut Datuk tanpa dia belajar. Kalau dia pergi belajar, cara mengurut tak apa. Tapi Datuk, dia pandai nak cari urat saraf yang ada dalam tubuh badan walaupun dia tak belajar. Saya pernah Datuk dekat hospital universiti, ada seorang bidan bila bidan ni Datuk, dia tengok orang yang susah nak bersalin Datuk. Dia automatik dia akan pergi tau. Tangan dia automatik akan sambut bayi tadi. Dia macam ada kemahiran, dia macam ada connection. Itu di antara lah kalau dia tak belajar tapi dia ada kemahiran ubat, kemahiran mengurut, kemahiran tahu benda-benda halus itu, dia kena cek balik. Takut apa Datuk? Takut benda-benda yang melibatkan gangguan itu ada dalam tubuh badan dia. Adakah saka ni dia akan berpindah kepada kaum kerabat dia? Berpindah kepada anak dia ke, cucu dia ke? Adakah anak dia yang mana? Anak dia yang sulung ke? Biasa saya dengar dia kata dia berpindah pada anak yang sulung. Betul ke benda ni? Bila masa jin saka ni berpindah? Tadi saya dah bagi perumpamaan mudah. Ibarat macam orang meninggal dunia, dia meninggalkan harta Datuk. Contoh saya meninggal dunia, saya meninggalkan harta. Kata ni harta saya. Harta saya ni maknanya kalau dia anak, automatik bila saya meninggal, harta ni anak saya akan dapat. Disebut faraid. Tapi kadang-kadang ada yang mana dia bukan anak kita Datuk. Kita boleh bagi wasiat ataupun hebah. Ataupun kadang-kadang harta kita bagi masa hidup. Kita ada lagi. Tapi kita nak bagi harta kita. Itulah perumpamaan makhluk tadi. Sebab itu ada orang kata pada saya, adakah saka ini dia akan aktif bila orang tua tu dah meninggal? Tak semestinya. Sebab itu bila saya buat proses rawatan, kadang-kadang saya tanya, semasa kamu buat rawatan dulu, ada tak kamu bagi keris, kamu bagi barang-barang? Sebab saya selalu pesan orang tua-tua kalau bagi apa-apa dekat kita, kena jaga-jaga. Sebab bila dia bagi tu, takut dia bagi dengan something. Kalau bagi duit Ustaz? Duit tu kita kena tengok Datuk. Saya ada bincang pasal duit shilling. Datuk cuba perasan pasal apa Tok Bomo, kalau kita buat rawatan dengan dia, dia mesti akan minta 25 sen. Pasal benda-benda halus ni dia sangat suka dekat benda yang melibatkan besi. Saya selalu pesan, kalau dekat rumah-rumah, duit shilling jangan letak di mata-mata tempat. Kalau ada gangguan, kita masuk dalam rumah dia, duit shilling tu sepah-sepah. Jadi sebab itu, bila kita masuk rumah orang, kita akan tengok persekitaran. Pertamanya duit shilling saya akan tengok. Saya akan tengok barang-barang lama. Saya akan tengok keris, semua gobek semua tu Datuk. Saya akan tengok. Kalau
Saya nak bagi tahu dekat Datuk, gobek contoh, gobek siring tu kan. Kalau macam kita sekarang ni Datuk, buat apa kita nak simpan? Dan cuba Datuk tengok, kalau orang dulu-dulu, kalau ada budak menangis, dia terus ambil gobek tu, letak je di bawah bantal tidur, budak senyap. Jadi kenapa benda tu berlaku macam tu? Dia mesti ada sebab musabab. Cuma saya nak bagi tahu, bila kita membuat konsep yang macam itu, tu dia tidak merawat, tapi dia menahan. Supaya apa? Jin saka baka tu tak kacau cucu. Inilah yang ramai berlaku Datuk. Ada satu orang yang dia datang buat rawatan dengan saya Datuk. Dia ni Datuk, dia ada perjanjian dengan benda halus itu. Dia kena buat kenduri Datuk. Tiap bulan dia kena buat kenduri nasi lemak. Tiap-tiap bulan dia kena buat 40 bungkus. Kalau dia tak buat nasi lemak, keluarga dia akan meracau, akan jadi histeria, akan jadi tak sedap. Itu perjanjian ke tu? Janjian, saya kata dekat dia, lah ni macam ni, bulan ni jangan buat nasi lemak, cuba buat nasi goreng. Cuba Datuk tengok, bila dia buat nasi goreng sahaja, pesakit itu akan sakit, dia akan menjerit, meracau, tak sedar diri. Padahal dia tanya pada saya, salah ke Ustaz nak buat nasi lemak? Nampak ada perjanjian benda halus tadi? Dia punya keterikatan dia tu bukan soal dengan apa kita buat, dia nak suruh kita ikut dia. Jadi jangan kita ambil pula tak apalah, buatlah nasi lemak asalkan dia tak ganggu kita. Bila kita buat proses macam itu, proses itu dipanggil proses pemujaan semula. Peringkat awal itu kita ikut dia kata macam tu, lepas tu nanti dia akan bagi lagi macam-macam. Kalau pemujaan tu dah kira berdosa lah Ustaz. Kalau pemujaan tu Datuk, maknanya kita menggunakan khidmat dia lah. Bila kita guna khidmat dia, Allah kata wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Maknanya kita sedang melakukan kesesatan dengan benda halus lah. Kita minta tolong dia. Dalam ni Datuk, dia kata kalau macam tu kita simpan je lah. Benda halus tu kita tak payah buat apa-apa, tak payah rawat, kita simpan. Benda halus ni bila kita simpan lah, dia jadi masalah dalam badan kita. Pasal apa dia jadi masalah? Sebab sifat benda halus tu dia tak boleh duduk dalam badan kita Datuk. Sifat benda halus tu dibuat daripada jin. Sebab tu orang bila ada gangguan, emosi dia tak stabil, dia cepat nak marah. Sebab sifat jin itu kan dia daripada api. Kita biarkan je. Itu yang kita jadi rumah tangga jadi hara tu. Okey, bila saka ni berpindah? Masa bila? Masa tuan dia mati ke? Ataupun tuan dia belum mati, dia boleh berpindah dengan katakan dia serahkan macam tadi Ustaz kata, kalau orang tua bagi keris, kita ambil ni, kau jaga keris ni. Masa tu diserahkan kepada kita ke apa macam mana? Okey, secara finalnya Datuk, berlaku kematian saja, bila berlaku hak milik itu, disebut perwarisan itu automatik akan dapat. Yang kedua, dia boleh bagi semasa hidup. Kalau orang dulu-dulu Datuk, biasanya kalau wanita dia selalu bagi emas. Dia bagi gelang emas. Sebab saya yakin, kalau kita diberi gelang emas, takkan kita nak tolak Datuk. Pasal kita tahu benda tu berharga, mesti kita ambil. Tapi kita lupa, bila kita ambil benda tu, kita ambil sekali dengan benda dia. Jadi bila dia bagi tu, dia bagi direct. Kita tak boleh nak menyalahkan orang tua sebab macam saya beritahu tadi lah, kadang-kadang dia pun tak tahu. Tugas kita sekarang ni, kita nak kena tahu bila kita hidup ni, kita ada tak benda tu. Bapak kita ni dia ada sakit. Saya ada adik-beradik katalah 5 orang. Biasanya dia akan pergi ke mana ni? Katakanlah bapak saya dah tahu, dia kata jin saka ni memang menyusahkan hidup dia. Dia tak nak anak-anak cucu dia ambil jin saka ni. Lepas tu dia pun nak mati, dia susah. Tapi adakah saka ni dia akan terus melompat kepada anak-anak si mati tu, dan anak yang mana biasanya dia target? Dia macam ni Datuk, bila jin tu dia masuk ke dalam tubuh badan seseorang, dia akan melihat kepada antibodi seseorang yang lemah. Contohlah, katalah seseorang tu dia tak kahwin lagi, jin tu akan bermain dekat muka dia, menjadikan dia jadi lambat jodoh. Okey, anak nombor 2 pula dia dah kahwin, tapi syaitan tu dia nak kacau dia buat macam mana? Kahwin tapi tak dapat anak. Nampak tak? Jadi setiap seorang bila jin tu kacau, dia tak sama. Pertama dari segi peratusan dia tak sama, kemudian yang kedua daripada segi tindak balas yang berlaku pada seseorang pun dia tak sama. Dia ibarat macam ni Datuk, dia ibarat kita, setiap orang ada rezeki kita. Kita ada rezeki kita ni, kita masing-masing semua ada rezeki masing-masing. Punya contoh lebih kurang macam tu lah. Jadi sebab itu bila seseorang tu ada gangguan, peratusan gangguan yang akan ada kepada setiap seorang tu dia tak sama. Mungkin anak sulung 50%, yang kecil mungkin 20%. Tahap itu dia tak sama. Atau dia pergi kepada anak-anak yang tak kuat semangat. Dia tengok dia ni kurang kuat, tak kuat semangat sikit. Dia pergi ke situ, dia pergi kepada yang lemah. Ya, dia banyak faktor lah Datuk. Sasaran dia contoh orang mengaji Quran. Kita dah mengaji Quran, takkan dia berani? Ini sedikit pengalaman Datuk. Datuk jangan lupa bahawa jin itu ada yang namanya jin Islam. Jin Islam bila dia duduk dalam badan kita, karakter dia sama macam karakter jin kafir. Dia akan merosakkan sistem dalam tubuh badan kita. Sebab tu kita tak boleh nak
percaya dekat manusia, dekat jin, kita tak boleh percaya. Pasal apa? Sebab mereka juga ada sifat macam kita lah. Kita ada sifat yang tak elok kadang-kadang dekat orang. Macam tu juga dalam Islam, Datuk, dia paling jaga berkaitan dengan sihir. Saya ambil contoh lah, Datuk. Dalam banyak-banyak dosa ni, Datuk, dosa yang paling besar adalah syirik pada Allah. Ini dosa nombor 1. Dosa nombor 2 adalah bunuh orang. Dosa nombor 3 adalah sihir, ngamal sihir. Dosa nombor 4 meninggalkan semayang. Cuba tengok, dia jatuh nombor 4 tau, semayang. Sihir ni maknanya bukan benda kecil. Sebab apa sihir bukan benda kecil? Sebab pengamal sihir itu Allah kata walakinna syayatina kafaru. Orang yang mengamalkan ilmu sihir itu kafir. Ukur lah. Jangan buat main. Ustaz, kalau macam orang Cina ke orang India, dia tak ada saka? Ada tu. Ada juga? Ada. Kalau Datuk datang ke pusat rawatan saya dekat Batu Cave tu kan, kita ada Cina, kita ada Hindu, kita ada orang daripada luar negara. Okey, Ustaz cakap pasal jin, saka, pengancur rumah tangga. Takkan tak ada saka yang baik, Ustaz? Macam ni, Datuk. Saka ni macam saya kata tadi lah, saka baik tu maknanya saka Islam. Isu kita, Datuk, bukan isu dia Islam ataupun kafir. Isu dia benda halus itu dia tak boleh duduk dalam badan kita. Sebab sifat benda halus itu bila dia duduk dalam badan kita tak boleh terima. Jin ni memang apa dia Islam ke? Dia kata dia muncul sebagai macam nampak macam orang berjubah baik pegang tasbih ke? Kalau kita tahu je jin, maknanya jangan kita dekat dengan dia. Macam tu? Ya, betul. Benda halus ni, Datuk, dia datang dengan kita, dengan manusia sebab dia nak bagi satu-satu benda. Dia nak bagi jadi kuat, dia nak bagi jadi cantik, dia nak bagi jadi sedap. Datuk, saya ada satu kes menarik tu, Datuk. Dia ni kira orang yang selalu buat kerja tu, buat proposal, buat bangunan. Datuk tahu tak? Bila orang buat bangunan, dia akan nak lawan tender. Betul. Dia mesti akan cari costing yang paling rendah. Jadi Datuk tahu dia buat macam mana? Dia ambil jin, buh dalam badan dia. Macam orang panggil, istilah kita panggil rasuk lah tu. Jin tu akan kita panggil buat proposal. Maknanya dia panggil jin masuk dalam badan dia, maknanya proposal dia jadi hebat. Lepas tu bila dia submit proposal tu, jin pula tolong pergi luluskan. Ya. Kenapa Islam tak benarkan benda tu? Pasal orang nak gunakan benda tu untuk kehidupan dia. Contohlah, Datuk, macam saya, Datuk kan. Saya tak pandai berlakon macam Datuk. Saya nak jadi pandai berlakon macam Datuk. Saya belah seekor jin, bagi jadi karakter macam Datuk. Dia akan pandai berlakon betul. Tak payah belajar macam Datuk. Belajar berlakon. Orang menggunakan perantara benda halus ni lebih mudah sebenarnya daripada dia nak menggunakan bakat dia. Lakonan ke, nyanyian ke, tak kira dalam apa bidang sekalipun. Jadi memang betul lah kalau orang kalau dia ada saka ni, jin saka dalam badan, dia nak mati susah, betul lah, Ustaz? Dia bergantung kepada tahap maksimum benda halus dalam badan itu. Dia akan tengok tahap gangguan saka seseorang di dalam tubuh badan. Kalau tahap dia itu dah memang teruk, rumah tangga dia akan hancur, penyakit dia akan kronik, masalah akan jadi besar. Dia bergantung kepada peratusan gangguan yang ada di dalam tubuh badan seseorang. Tak, macam ada pengalaman saya juga, bila orang tu nak mati, dia ada saka, dia tak boleh mati, tapi sebenarnya dia dah mati. Kita kata dia dah mati, tapi dia masuk lagi hidup macam tu. Dan bila ada ustaz datang tengok dia dan ada kena buka 7 keping bumbung. Ini kenapa pula kena buka 7 keping bumbung pula ni, ustaz? Yang itu lebih kepada amalan ataupun petua dia. Setiap pengamal dia ada acara, dipanggil upacara dia sendiri. Kalau macam saya kan, kaedah saya lain, kaedah dia lain. Itu dipanggil amalan perubatan. Amalan perubatan ni dia akan tengok kalau amalan itu tidak bercanggah dengan benda-benda agama, diharuskan, dibolehkan. Tapi kalau benda tu melibatkan benda halus, upacara-upacara yang mengharamkan, khurafat dan sebagainya, Islam tidak benarkan. Yang itu dia kena rujuk pada pejabat agama. Saya pernah ke Kelang, ada seorang hamba Allah tu, perempuan tu, umur dah dekat 100 tahun, perempuan. Saya pergi rumah dia, tua dah tu. Siang ni kira tak boleh bangkit lah, malam-malam bangkit berjalan. Meja kayu jati tu, orang lain angkat 10 orang, dia angkat seorang je tu. Lepas tu bila susah nak meninggal, kalau orang kata tak meninggal, rumah dia pula macam Datuk kata lah, dia duduk rumah flat. Seksa. Dia orang nak buka bumbung kan payah. Dia orang letak makcik tu tengah-tengah padang, dengar embun apa semua. Jadi tu yang saya kata tu, kita bayangkan kalau itu orang tua kita, 3-4 pagi letak tengah embun dengan tujuan orang kata apa, nak tengok dia ada tak ada lagi, nak bagi roh dia keluar. Padahal Datuk, sebab itu kalau Datuk tengok orang tua-tua kita dulu, selalunya dia mesti akan mandi dengan daun bidara, dia mesti akan mandi dengan kapur baruh apa semua, dia mesti akan mandi dengan wangi-wangian. Contohlah kita mandi dengan air bidara. Bila kita mandi dengan air bidara, benda halus tu masih ada Datuk,
dia akan bangkit. Sebab itu kalau Datuk tengok kan, orang dulu-dulu Datuk, dia cukup jaga tau jenis binatang-binatang macam kucing. Kalau ada mayat meninggal dunia kan, dia cukup jaga jenis binatang-binatang. Tahu sebab apa? Sebab dia ada connection. Dia kata kucing kalau langkah mayat boleh bangun. Betul ke ni Ustaz? Ya, ada kaitan. Dia macam ni Datuk. Mayat yang boleh bangun tu disebabkan kerana dalam tubuh badan dia ada makhluk tadi. Satu. Yang kedua, binatang yang lompat tadi tu, kalau kucing-kucing lah. Kucing tu bukan kucing biasa. Kucing yang ada gangguan juga. Kucing pun ada gangguan Ustaz?